2:30. 2:30. Okey. Okey, dah record dah. Okey, nanti ada. Okey, thank you Izrina. Thank you. Sorry tak nampak tadi. Okey, baiklah. So, rakaman pun dah bermula. Jadi untuk ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerjasama. Okey. So kita akan start discussion. Ada 3 soalan yang kita belum discuss. Soalan 1, 2 dan 5. Okay. So sekarang kita akan start dengan question number 1. Okay, kita akan start dengan question number 1 ya. Okay, dalam semua question selection, apa yang kita perlu cari? Yang pertama adalah dia punya output. Okay, clue untuk output adalah perkataan display. Apa yang dia nak display? Dia message nak display this message mesti ada condition. Okay, mesti ada condition. So dalam soalan selection, awak akan jumpa output dan satu lagi awak akan jumpa condition. So apa syarat untuk membolehkan what is the condition that will display the message the student is taking computer science subject? Okay, tips dia adalah if student in module 2 group. Okay, jadi cuba kita keluarkan if student in group. Okay, macam mana cara tulis condition? If, ingat kita punya mata dan juga hidung. Apa mata pertama ni? Mata adalah kita nak check apa yang kita nak check. Kita nak check dia punya module. Okay, so kat sini adalah module. Apa operatornya? Kita nak check adakah module itu sama dengan 2. So operatornya equal, value yang kita nak compare adalah 2. Itulah cara kita nak keluarkan condition. Okay, ingat ada 2 mata dan 1 hidung. Okay. Then, yeah, boleh. Kau hantar tadi miss 2 kali ya? Hantar apa? Miss 2 kali. Serius ah? Tak, tapi aku betul sebab yang correction, jadi saya ambil D and last. Yes, betul. Sebab yang first tu yang UCM2 tu. Betul. Okay, thank you so much. Dah ambil yang latest Okay, kita baik. Saya lupa nak ambil balik yang lama tu. Alhamdulillah, bijak betul tindakan tu. Thank you so much. Okay, so kita tengok jawapan yang telah dikongsi oleh rakan kita. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan Medium harap sangat ya anda buat yang dah hantar ni memang confirm buat yang lain-lain tu. Saya risau takut tengok je. Kalau tengok je kita tak boleh kena buat, okay. Okay. So, kita start daripada output. Okay, sekarang Medium nak awak yang respon dekat Medium. Dekat output ni ada sedikit kesalahan. Boleh tak sesiapa bagi tahu apa kesilapan yang berlaku di bahagian output? Boleh type dekat komen. Ataupun ownernya nampak pula tiba-tiba. Kat mana kesilapan? Boleh. Okay, boleh respon apa yang silap dekat sini. Cuba cek dekat bahagian output ada satu sedikit saja kesilapan. Siapa boleh nampak? Media tak dapat nak buka komen. Dia tak terpapar pada skrin. Dia tak letak no output tu Madam. Tak letak no output. Okey, betul. Itu yang pertama. Ada lagi satu. Ada 2. Okey, betul. Kena letak no output. Display. Betul. Okey, satu lagi apa dia? Apa dia satu lagi macam betul tadi. Tapi saya tak sempat nak tangkap. Kalau komen Madam tak dapat baca. Display, ya betul, pandai. Jangan letak perkataan display. Tak boleh sebab output ni. Output tu display lah. Perkataan display akan berada di dalam pseudocode dan flowchart. Okay, so be careful. Alright, bagus. Thank you so much pada yang respon. Okay, komen Madam tak dapat baca, tak tahu kenapa tak boleh buka komen saya. Dia jadi blank screen. Okay, untuk proses kita ada perkataan determine whether, very good, betul. Nak determine apa dia punya condition, student in module 2 group. Okay, kalau nak buang perkataan group pun boleh. Okay, module 2 saja. Alright. Okay, then input kita nak check apa? Kita nak check adalah module. Kita nak check module. So yang kita kena input adalah
modul. Okay, sebab kita nak check modul. Kalau kita input kita macam mana kita nak check kan? Nak check modul. Okay. Boleh sebaik-baiknya modul lah. Okay. Ataupun kalau awak letak modul, letak student, macam boleh juga. Nanti kita tengok dekat pseudocode. Tapi kalau siapa yang silap, betulkan terus dekat korang punya buku masing-masing. Okay. Kita tengok dekat bahagian pseudocode. Okay. Ingat cara tulis condition. Okay. Cara tulis condition, saya tulis kat sini ya. Okay. Condition awak kena ingat. Dia cara tulis dia okay, lepas tu if module. Okay, dan modul apa nampak ni format ni? Ini modul, apa nilai kena compare? Kita nak check nilai dia 2. So ini tak boleh. Okay, tinggalkan 2 saja. Ingat formatting. Okay, formatting condition macam mana? Ada operator, ada value yang kita nak compare. Okay, so kena check betul. Modulus yang dia panjang sikit. Selain daripada modulus, kena ikut format yang apa yang kita nak check, kita nak check modul. Apa value yang kita nak compare modul tu, value dia 2. Okay. Dan jika true, baru akan keluar perkataan yang ini. Okay. Output betul. Perkataan display, yes, betul dekat sini. Indentation, betul. Okay. Cuma kesalahan dia ke condition sahaja. Okay, katakanlah awak nak pakai perkataan student. Okay, perkataan student tapi lebih tepatnya modul tau. Okay, sebab nampak soalan tu dia nak check modul, dia bukan nak check student. Okay, Medan tambah dekat bahagian tepi. Kalau katakan nak pakai student juga macam rakan kita buat ni. Okay, kalau nak pakai student boleh juga. So dia akan jadi macam ni ya. Medan type dulu. Kalau nak pakai student, okay. Apa tadi? Input. Okay, student. Okay, lepas tu proses. Samalah macam kawan awak buat tadi, betul. Proses determine. Okay. Whether. Okay, sama macam kawan awak buat tadi. Cuma bahagian proses tu je tidak tepat. Okay, tapi kalau boleh ikut soalan. Soalan tu nak check apa? Whether student is in module 2. Kalau tengok kat sini tu kita nampak dia nak check modul. Ada tak modul tu sama dengan 2? Okay. Okay, so output yang tadilah. Okay, output tadi ada message. Okay, message dan atau or no output. Okay. Okay, pseudocode. Okay, start. Okay, lepas tu read student. Okay. Lepas tu dekat sini lah. If student equal to. Student pula kita check. Itu yang jadi kurang tepat. Okay, student equal to. Sedangkan yang kita nak check bukan student yang 2 tapi 2. Itulah. Okay, itu yang tak digalakkan tulis student. Kita kena check betul-betul dia nak check apa. Okay, dia nak check modul. Display. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. Boleh diterima juga. Okay. Boleh diterima cuma kurang tally dengan soalan. Okay. Dan sebaik-baiknya kita gunakan modul. Okay. Boleh tak untuk soalan 1? Okay. Thank you untuk soalan 1. Medan check untuk flowchart pula. Okay, flowchart pun samalah. Okay, ini kita tukar kepada modul. Okay, ini pun modul. Nampak tak? Kat sini betul modul to group. Maksudnya kita memang nak check modul. Okay, modul kita adalah 2. Ada false, ada true. Kalau true nak display, lepas tu stop. Dan kalau boleh jangan hanging. Pastikan dia mesti kena touch. Kalau hanging dia akan tolak 1 atau setengah markah. Okay, flowchart tak boleh hanging. Alright. Thank you so much for
contribution untuk question number 1. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap Madam cuba hantar dekat sana. Okay, boleh? Okay, so Madam delete yang ini. Madam ganti yang baru. Thank you so much. Yang tadi juga Madam copy. Tapi cuma tak boleh nak conteng dekat sini. Okay, boleh tak soalan 1 jelas ke? Ada tak lagi jawapan yang anda tulis berlainan lagi daripada apa yang kita bincang? Ada lagi tak? Okay, so ini yang Madam dah semak Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Okay, baik. Alhamdulillah. Selesai untuk soalan 1. So, be careful. Okay, nampak kan complicated dia. Kalau silap sikit, dia dah lari dah. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Nanti awak boleh semak baliklah kat sini. Kita cari apa output dia dulu. Lepas tu apa dia punya condition. Okay, outputnya mana? Output, dia kata perkataan print. So print ni adalah output. Apa yang dia nak print? Dia nak print message. Okay, dia nak print message. Itu yang kita nampak. Okay, lepas tu apa yang dia input, nampak macam ada clue input dekat sini. Accept. Accept ni input. So soalan nombor 2 ni dia bagi lengkap dengan input sekali. Apa yang input yang kita nak? Kita nak input name dan juga age. So apa condition dia? Output dah jumpa, ini output, ini input. Jarang soalan ada input. Okay, tak banyak soalan yang dia bagi input. Tapi soalan ni dia bagi. Okay, input. Apa dia punya condition? Okay, kita check condition dia adalah if. Nampak if itulah condition. Okay, if student check, kita nak check apa value dia 45. Jadi condition dia kita akan tulis age below less. Ingat cara penulisan dia mata dan hidung. Okay. So bila dah dapat macam tu, kita baru boleh buat jawapan untuk soalan ini. Okay, kita tengok sampel jawapan yang telah diberikan. Terima kasih banyak-banyak sebab kongsi jawapan dengan rakan-rakan yang lain. Senang untuk saya cek dan semak. Okay. Alright. So tadi kita dah nampak bahawa output yang dia nak cari adalah okay, message. Okay, dia nak keluarkan message. Dan satu lagi dia nak keluarkan apa ni? Kalau kita nampak dia ada input name. Kan, input name. So kalau boleh, bila dia kata you are eligible to take a PhD program, you tu siapa? Maksudnya kita nak keluarkan juga name. Walaupun dia tak cakap dalam soalan. Kalau age, kenapa input ada age? Sebab kita nak check age dia below 45 ataupun tidak. Name, kenapa dia masukkan? Biasanya kalau input name, output mesti ada name. Okay, tambah name dan juga tambah or no output. Okay. Bila ada name, mesti output tu keluar dekat name. Okay, boleh. Untuk proses determine whether, bagus. Ada perkataan determine whether. Okay, betul. Dan dia punya condition. Condition mana? Age is below 45. Yes, betul. Okay. So input kita name dan juga age. Okay, boleh tak untuk output? Ingat kena ada letak no output dan name kena display. Name tak ada double quote jangan letak double quote ni salah. Okay, name tak ada double quote, okay. Okay, name saja sebab kita nak tarik nama tu, okay. Alright, boleh untuk problem analysis. Okay, kita pergi pula untuk pseudocode. Pseudocode, okay, start dan juga stop, read name dan juga age. Okay, ada if, betul, student age. Okay, nampak tak? Kalau kita guna perkataan student age, antara ada dua kesalahan dekat sini. Yang pertama ada special character, ada S. Okay, so tak boleh. Yang kedua, bila komputer baca, dia akan baca daripada bawah. Maksudnya dia akan nak tahu apa yang kita nak keluarkan. Kita nak keluarkan message.
Okay. Lepas tu macam mana nak keluarkan message ni? Kita nak check age. So tengok, input kita age. Tapi condition kita student age. Komputer tak dapat detect. Sebab ini adalah variable yang berbeza. Kalau kat sini student age, atas ni pun sepatutnya student age. Okay. Cuma jangan ada apostrophe S ni, tak boleh. Okay. Cannot have a special character. Kalau nak buat student age, tulis student saja. Student age. Okay. So, saya betulkan balik Okay. Variable kena konsisten. Oh, bocor. Kena konsisten. Okay. Contoh kalau you nak buat student age, buat student. Okay. Student age. Yang ini tak perlu. Jangan ada special character. Okay. So, ini pun akan jadi student age. Okay, clear tak? Baru dia variable tu konsisten, baru boleh jalan. Okay. Tapi macam biasa, kalau kita boleh ringkaskan lagi. Student age, ambil age sahaja. Okay. Take note So yang ini tak galakkan buat panjang-panjang, lagilah ada special character. So buang. Student age ni buang. Supaya variable kita konsisten. Age, baru boleh Okay, less 45. Okay, betul. Input okay, output okay, and if okay. Okay, Madam paparkan dulu problem analysis dan pseudocode. Okay, jelas tak? Siapa yang silap tu? Ya, saya. Ya, Jonathan. Kat pseudocode tu kan, itu name dapat. Name, betul. Saya saya pun lupa kena ada name. Thank you ingatkan saya. Pandai dah tu. Okay, thank you. Kalau Madam silap bagi tahu je. Madam ni pun lain cakap lain yang kita nak display message dan juga name. Thank you so much. Okay. Tak payahlah buat titik kat belakang, tak perlu. Okay. So baru betul. Boleh? Thank you bagi tahu. So ada 2 output dekat situ Dan tak perlu tulis 2 kali display URL label, display name, tak perlu. Display sekali je, letak koma je. Okay. So Madam tunjuk macam ni. Okay, dan Madam harap sangat lepas ni ada rakan-rakan lain yang tolong share jawapan korang. Share lah, tolonglah share. Sebab bila korang share dekat sini, nak share kat Telegram mungkin segan kan. Kalau share dekat sini, Madam tak tahu pun siapa yang ada dalam ni. Ada dolphin, ada apa benda, ifrit, ada moose, ada skunk. Okay, Madam tak tahu siapa. So you boleh masukkan dan kata kalau soalan 2 Madam dah ada orang letak. Awak letak dekat bawah dia, letak kat bawah dia jawapan awak. Okay, masukkan sahaja. Tak ada limit. Okay. Kalau banyak sangat tak sempat pula nak semak semua kan. Kurang-kurangnya 3. Kalau tengok ada kawan dah letak 1, awak letak pula awak punya. Okay. Share jawapan awak. Baru awak akan ada effort untuk buat lebih bagus. Sebab bila kita nak share, kita mesti nak buat yang terbaik. So share, please share your answer. Okay, kalau tidak orang yang sama je kan, dia je boleh score nanti. Okay, sebab share kat sini tak ada siapa yang tahu siapa yang hantar tu. Okay, Madam pun tak tahu. Okay, kita tengok dekat pseudocode. Okay, pseudocode. Ni. So yang ini kena buang student age ni, ambil age sahaja. Okay, lepas tu tambah name. Okay, false dengan true betul. Arrow jangan hanging. Okay, mesti kena touch. Kalau tak, kena tolak setengah ataupun 1 markah. Okay. Okay. Kat sebelah sana boleh besar sikit lagi kot. Okay. Dan nombor 2. Okay. Yang lain macam mana? Adakah kesalahan yang sama? Ada tak silap? Ataupun boleh je share balik. Madam saya punya macam tak tahulah silap ke, betul sangat ke. Share, masukkan dekat bawah ni. Okay, Madam akan ambil dia sebagai sampel untuk kita bincang. Okay, Madam dah semak kan? Awak punya jawapan nak share juga, letak dekat bawah. Okay. Alright, boleh ke untuk soalan nombor 2? Boleh, Madam. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Yang penting okay. So awak akan alert lah dan contoh. Komen Madam masih tak boleh buka lagi, tak tahu kenapa. So boleh buka mic lah. Alright, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, soalan yang seterusnya. Masih lagi pelajar yang sama. Saya rasa Jonathan kot ni share sebab tulisan sama je.
Thank you so much. Okay. Harap lepas ni pelajar-pelajar lain pun share. Kita ni online mereka tak tahulah. Mungkin online siapa tahulah kan. Jadi belajar online ni cabaran dia banyak. Okay. Mungkin kita buka laptop kita tidur. Mungkin kita buka phone kita buat benda lain. Okay, media tak boleh nak nampak. Tapi minta awak disiplinkan diri waktu kelas. Betul-betul buat kelas. Walaupun tak ada siapa nak pantau. Okay, diri sendiri. Sebab yang nak berjaya pun diri sendiri. Media tumpang happy je. Okay. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Nombor 5 Nombor 5. Okay, nombor 5 ni dia berbeza sedikit sebab kita ada nak calculate. Okay, kalau kita nampak perkataan calculate ni. Okay, calculate area of circle ini macam sequence. Okay, ini macam sequence. Tapi kat sini ada if. If. Bila ada je if, automatically dia adalah soalan selection. Okay, nampak je if dia selection. Sorry. Okay, dia selection. Okay, maksudnya ada dua benda dia nak buat kat sini. Satu dia nak selection, satu lagi dia nak kira. Okay, jadi kita cari dulu outputnya. Apa output dia dan apa condition dia. Okay, kita cari apa yang ada dekat dalam ni. Sekarang kita nampak output dia, dia nak cari calculate area. Dia nak cari area. Area of circle. Tak perlu buat area of circle. Area circle tak payah. Buat area saja. Okay, so output kita dah dapat area. Okay, ringkaskan kalau dapat satu perkataan. Okay, kalau tak dapat nak elak, dua is okay. Condition dia, kita tengok dekat bahagian if. Condition dia adalah radius entered is positive value. Kita nak check apa? Kita nak check radius. So ingat condition, mata, hidung, mata lagi satu. So apa kita nak check? Radius. Okay. Positif. Macam mana nak tahu dia positif? Positif mesti besar daripada kosong. Okay, ingat kat sini adalah operator. Kat belakang ni adalah value. Okay, jangan tulis radius equal positif. Mesti value. Belakang ni mesti value. Okay. So, bila dah dapat macam tu, kita buat, kita tengok kita punya problem analysis. Okay, jadi apa yang kita nak cari? Area. Okay, betul. Lepas tu, determine whether, okay, kita nak check tadi radius kan? Okay, radius betul. Yang positive value ni kita kena tukar. Okay, macam mana nak tahu dia positive value? Kita kena tukar dengan nama determine whether radius is more 0. Okay, more 0. Okay, yang itu sebaiknya letak more 0. Okay, lepas tu sebab kita nak check radius, jadi input kita pun radius. Saya buat warna lain radius, so input kita radius. Cuma dalam soalan ni dia bukan nak determine radius saja. Dia nak cari nilai output ni. Sorry, besar benar. Dia nak cari nilai output ni, nak cari nilai area. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena tambah dekat sini. More 0, then calculate area. Okay, kena tambah. Madam ulang balik Ataupun Madam type dekat sini lah. Okay, boleh type ke tak ni? Okay. Determine. Okay, naik atas sikit. Dia tak mau naik atas lah. Ini je paling atas dia boleh naik. Sambil dia cuba besarkan sikit Okay. Mana nak pindah Okay, pindah sini lah kot. Boleh Okay, determine whether radius is more than more 0. Okay, more 0. Then calculate. Okay, kita kena cerita apa proses kita nak buat. Kena bayangkan dalam situasi ni, first kita nak check radius. Lepas dah check radius, what happen next? Okay, kalau radius more 0, kita nak calculate area. Then calculate area.
Macam tu. Kita tak boleh tulis calculate area and determine whether. Tak boleh. Kita tengok soalan. Soalan ni dia nak buat apa dulu? Dia nak check radius dulu. Kalau radius more 0, then baru dia boleh calculate area. Ada setengah question, calculate dulu, baru determine. Contoh macam BMI. Calculate BMI and determine whether you are overweight. Kalau kes macam tu, kita kena calculate BMI dulu. Dah dapat nilai BMI, baru kita determine whether BMI, macam tu. Okay, kalau soalan ni, macam mana nak dapat area? Kena check dulu radius. Adakah radius more 0? Kalau true, then baru kita calculate area. Okay, so ini adalah cara penulisan bagi soalan yang ada calculate. Okay, wait, Media nak tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 pun ada calculate. Sekejap Media tengok nombor 4. Kenapa? Ke nombor 4 Media salah ajar? Oh, patutlah nombor 4 Media silap tadi. Media tak perasan, Media terlepas. Okay, soalan nombor 4. Sebab kita ada nak calculate BMI. Ni kan nak calculate BMI ni yang ni. Okay. So height ada dan juga weight. Okay. Lepas tu kena tambah kat sini then calculate. Okay, maaf ni dia tersilap, terlupa. Okay, calculate BMI. Boleh tak? Barulah ada tally dengan output. Okay, sorry ni dia yang terlepas pandang tadi soalan nombor 4 ni. Bila ada melibatkan formula, maksudnya calculate. Kita kena mention dalam problem analysis tu. Okay. Alright. Dah selesai. Okay. Medium P. Betul? Okay, tak boleh display area. Maksudnya dekat sini ada terskip proses dekat sini, iaitu kita kena tulis area sama juga dengan apa dia? 3.142 darab dengan radius. Lepas tu darab lagi sekali dengan radius. Jangan buat radius kuasa 2 elakkan. Okay, Madam tulis balik sebab biasalah Madam ni kalau tulis kali pertama dia punya comok tu tak boleh bawa bincang. Okay, sini sebelum display area tulis dulu dia sebaris dengan display. Okay, area sama juga dengan 3.1. Jangan letak pi. Komputer tak faham pi tu apa, letak siap-siap value. Okay, darab dengan radius. Okay, dan darab lagi sekali dengan radius. Okay. Jangan buat radius kuasa 2. Okay, jangan buat. Alright. Terus buat macam ni. Then barulah diikuti oleh display area kat bawah dia. Okay. Baru dia tally. Okay. So ni di sini sama je lah. Medium buang lah. Takut confuse pula. Okay. Then display area. Barulah kita boleh nampak komputer kata, kita bagi tahu komputer kita nak display area. Komputer cari mana formula area, tak ada. So kena tambah. Komputer pun check, oh ada area. Dalam area ni ada radius. Okay, mana radius? Alright, baru perfect. Okay, so kena check balik apa yang kurang dekat dalam kita punya formula. Okay, next kita tengok flow chart. Okay, flow chart. Okay, start, stop, read radius. If radius besar pada 0, true, false ada, bagus. Tapi sebelum display ni di sini. Okay, di sini Madam buat sekejap macam mana nak buat Okay, di sini akan ada satu proses. Area sama dengan, tulislah formula kat belakang. Lepas tu baru ada arrow, pergi display area. Ini ada arrow 1, ada true. Okay, baru boleh. Clear tak untuk soalan ni? Dia nak copy letak kat sana. Ya, saya. Kiranya sebelum output tu kita letak proses lah. Betul, sebelum output letak proses. Okay, contoh Madam cuba buat Okay, start. Madam ni masalahnya tulisan buruk, itu je. Okay, tak apa. Madam cuba buat juga takut keliru kan. Okay, start.
Menggigil-gigil tangan. Okey, jap Medan nak cuba buat tulis elok-elok sikit Okay, thank you tanya. Kalau tak Medan anggap macam oh dah faham dah. Okay, sebenarnya confused. Okay, kalau confused tanya je Okay, start. Lepas tu okay, arrow pastikan tak hanging kena touch. Kalau hanging kena tolak markah. Width, radius. Lepas tu ada diamond. Okay, if radius besar daripada kosong. Lepas tu ada true. Kalau true nak buat apa? Nak kira dulu formula. Area sama juga dengan 3.142 darab radius darab radius. Okay. Okay. Okay, lepas tu barulah display dekat bawahnya. Okay, lepas tu baru display. Area. Lepas tu baru stop. Okay, false. Dia nak pergi mana? Okay. Macam tu lah hasil dia. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, baik. Thank you tanya. Bila seorang tanya tu, dia macam mewakili kawan-kawan yang lain. Okay, so tanya je tak ada masalah. Jangan malu. Okay, kalau tanya, madam akan bagi tahu. Kalau tak tanya macam, okay kot, budak-budak ni boleh kot. Macam tu lah. Soalan nombor 5 tadi kan. Okay, soalan nombor 5. So, madam akan replace yang dah semak ni. Okay. Okay, lengkapkan buku dulu. Kita ada lagi setengah jam. Okay. Okay. Lengkapkan buku masing-masing dengan soalan-soalan yang kita dah siap bincang. Ada 6. Okay, ada 6. Ada lagi beberapa macam ni kan flowchart. Tolong masukkan flowchart dekat sini. Madam nak check takut betul ke ni. Boleh buat. Okay, soalan nombor 1 settle. Nombor 2 settle. Nombor 3 settle. Nombor 4 masukkan flowchart. Nombor 4. Oh, nombor 4 tolong masukkan flowchart. Okay, tolong. Nombor 4 tak ada flowchart lagi. Nombor 6 pun tak ada flowchart lagi. Okay, 4 dan juga 6. Minta tolong masukkan flowchart. Thank you. Tengok dulu betul tak? Okay, dia nak check balik attendance. Ada yang share device bagi tahu Mio, ada tak Mio? Mio. Mio tak ada. Ada. Mio share dengan siapa device? Saya sendiri. Oh, ada. Sendiri, okay, ada nampak dah. Mio dah submit ke pop quiz tadi? Dah juga. Dah submit belum? Macam dah juga. Okay, baik. Thank you. Dah juga. Thank you so much. Adam. Ada Adam? Macam tak ada. Adam, hello. Adam tak ada. Aiman Syam, tak ada. Aiman Syam tak ada. Aiman Zabidi. Dia dah terkeluar. Asma Irdina. Okay, ada. Thank you sayang. Melissa tak sihat. Okay, settle. Thank you. Alright. Okay, kita tunggu flowchart. Nak bincang soalan pop quiz tu. Okay, lepas tu tak ada sebarang homework yang Madam nak bagi. Cuma awak boleh study balik lah. Okay, cuti 2 hari. Kemaskan buku masing-masing. Pastikan ada exercise 1, exercise 2, exercise 3 dan exercise 4. Pastikan ada buat. Okay. Next week, kita akan belajar dual selection. Okay, dual selection. Lepas dah habis dual selection, kita akan buat pop quiz pula. Okay.
Kita tunggu 2 flowchart ni. Okay, dah ada yang nak masukkan flowchart. Thank you. Okay, Madam check dulu. Okay, saya kecilkan sikit. Alright. Mak dulu. Height, if height, betul. True, false, BMI. Okay, betul sayang. Okay, betul. So, Madam letak warna biru maksudnya dah semak. Okay, thank you so much. Okay, so ikutkan tak ada alasan lagi awak tak siap kan. Semua kita dah bagi jawapan. Tolong tulis je. Okay, dan kalau tak faham boleh tanya. Okay, seterusnya. Soalan yang nombor 6 tadi flowchart Okay, flowchart soalan nombor 6. Okay, ada dah. Thank you, laju betul. Thank you so much. Ini macam tulisan orang lain ni. Thank you ya, share jawapan ke tulisan yang sama. Read number if number modulus 2 equals 0. Yes. Yes, betul. Bagus. Pandai. Very good. Perfect. Okay. Thank you so much. Alright, so dah selesai untuk exercise 4. Ada sebarang soalan sebelum kita tutup tirai untuk dual selection. Ada sebarang soalan? Okay, sorry, komen yang tak boleh baca sungguh. Kalau buka kat sini. Adam kongsi device dengan saya, Madam. Oh, okay, thank you so much. Adam Fakri, okay. Thank you. Oh no, okay, sorry, baru buka komen ni. Okay, Madam sebab buka satu lagi device dia tak nak keluar. Madam nak stop dulu recording.